Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain, amin. Kita di muka surat 5 baris bawah tu kata musannif rahimahullah ta'ala, maka wajib itu terbahagi kepada ada dua bahagi. Pertamanya wajib daruri, maka iaitu barang yang tiada berkehendak pada mengetahui akan dia kepada nazar, yakni mendirikan dalil, seperti mengambil lapang bagi jerim dengan makna bahawasanya jerim itu mengambil daripada tempat yang kosong akan qadar yang meluaskan zatnya. Dan keduanya wajib nazari, maka iaitu barang yang berkehendak pada mengetahui akan dia kepada nazar, yakni mendirikan dalil, iaitu seperti kudrat Allah Ta'ala. Dan demikian juga sekalian barang yang tersebut pada ini alam dan terbahagi pula. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnia dia, belas ihsan daripada dia semata, masih diberikan banyak umur pada kita, masih ada kita lagi atas muka bumi ini. Semua tu tiada lain melainkan dengan limpah kurnia dia. Alhamdulillah. Wajib kita mensyukuri dia dengan mana kita sedar apa nikmat yang kita dapat di nikmat hayat ni. Allah lah yang pemberi nikmat itu. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita pula nikmat Islam, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Semua dengan limpah kurnia dia juga. Alhamdulillah. Dengan itu melayakkan kita untuk menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita keinginan yang berterusan, istiqamah, minat yang berpanjangan, kehalobaan dan juga keinginan untuk terus nak belajar dan nak memahami perjalanan agama, pahaman agama, nak membetulkan dan meluruskan, memantapkan iman kita pada Allah Ta'ala. Kerana iman fardu, wajib kita cari. Macam mana wajib kita cari jalan untuk taat pada dia, jaga syariat, junjung segala perintah dia yang wajib. Begitu jugalah kalau boleh lawan nafsu untuk menjunjung segala perintah dia yang sunat. Begitu juga wajib atas kita untuk tinggal dengan segala larangan dia yang haram, dan belajarlah untuk supaya nafsu kita benci pada benda larangan dia sekalipun yang makruh. Begitu juga yang khilaf aula. Syukur diberi kepada kita kesihatan, keupayaan, kekuatan boleh hadir untuk solat berjemaah pula, berada di tempat mulia, hadir dalam majlis yang mulia, untuk insya-Allah kita manfaatkan malam ni, meneruskan pengajian kita yang tertangguh seketika kerana ada urusan yang tak dapat tiada. InsyaAllah kita sambung semula. Maka wajib itu dua bahagi. Kita nak sambung ni bab wajib akli. Ada wajib syar'i, ada wajib adi, kan? Apa kaedah kita belajar ni patutnya faham. Sambung ni ibarat macam isi air dalam botol tak penuh, makin lama makin penuh. Jangan isi air dalam botol
Lepas tu isi balik macam air dah tak ada dalam botol. Itu kaedah belajar yang salah. Dengan makna apa yang kita nak sambung belajar, pastikan yang dah belajar tu diingat. Kalau kata cuti banyak hari tak mengaji, bukan untuk bersorak dan bergembira, tapi untuk beringat dan berwaspada dan mutalaah dan menilai dan muhasabah apa yang telah kita belajar, adakah dapat kita faham, boleh kita ingat, boleh kita hadam, yang kalau ditanya boleh dijawab. Dan kalau nisbah nak sambung ni yang lama pun mesti diingat. Itulah kaedah kita. Baik, jadi kita nak sambung ni wajib akli dengan takrif, dengan definisi dia. Dia ialah satu ketetapan di atas satu perkara yang hakim dia untuk menetapkan ketetapan ni adalah akal. Dan akal tu mestinya akal yang waras. Dan apa ketetapan dengan hukum akal ni, dia tidak akan berlaku di sebalik. Itu takrif sekali lalu apa yang telah kita belajar berkenaan dengan hukum akal. Baik, jadi pembahagian hukum akal ni dia nak mendetailkan cara nak mendapat hukum akal ni terbagi dua. Pertamanya dipanggil wajib daruri. Bahasa lain ni bersadi ringkas tu, wajib daruri ni maksudnya wajib akli daruri kan. Maksudnya ada wajib, yang wajib ni wajib hukum akal, dan dia ada daruri istilahnya. Apa dia daruri? Maka iaitu daruri ni bahasa mudah, kalau ambil bahasa Arab tu sendiri, daruri maksudnya mudah. Ada hukum akal yang kita dapat secara mudah. Bahasa lain mudah ni spontan. Tengok je dapat. Sekali dengar je faham. Tengok je reti. Itu dipanggil hukum akal daruri kan. Dia tak perlu ada pengamatan yang panjang, ada pendalilan, ada pengujahan. Kalau tak kena gaya nanti datangkan keraguan, bahkan ada yang tersesat jalan. Alhamdulillah. Bahkan ada bab mudah ni pun kadang-kadang ada manusia yang pada mereka yang tu susah. Alhamdulillah. Jadi ulama kita membahagikan daruri dan nazari ni nisbah ghalib. Nisbah pada adat dan kebiasaannya, yang ni rata-rata orang boleh terima, dia boleh faham dengan semudahnya. Istilahnya ada common sense, dia boleh faham dengan kaedah akal, macam ni keputusan dia. Tapi ada bab yang dia tak semudah itu, bahkan kena perhati, telik, renung, bahkan tak kurang mereka yang akan tersilap dalam buat keputusan. Yang tu yang kita nak kena mengaji elok-elok tu, pasal ada bab yang dia susah. Yang tu yang istilahnya nak kena jaga akal, nak kena jaga benda-benda merosakkan akal. Apatah lagi dalam duk belajar ni, jangan benda yang menyibukkan akal ni tu kot bahasanya. Menyibukkan benda yang tak sepatutnya kena sibuk. Dia akan menyebabkan hilang tumpuan kita untuk kita nak belajar, nak faham daripada apa yang sepatutnya kita kena belajar, kena hadam dan kena faham. Tambah pula apa benda yang orang duk ajar, kita tak belajar. Tambah pula ada orang pulun nak ngajar, kita tak datang. Kita tak hadir, padahal kita bodoh ni, tak kerti. Ada benda fardu wajib kena mengaji, dah kita kaduh zikir. Orang suruh mengaji, dia suruh zikir. Masa zikir, zikir lah. Masa mengaji, ada bodoh yang kita tak boleh faham, melainkan dengan tujuh ajar orang. Yang kita masa duduk beradab mengaji pun tak faham. Lepas tu ada orang lain tolong ajar, pun tak mau dengar. Yang ni kadang rosak je ni. Ada orang ni bodoh macam tu. Terus macam tu pun ada orang bodoh. Dia tak faham. Dia tak erti nak susun jadual. Dia tak erti nak menilai mana keutamaan, mana prioriti yang lebih utama untuk dia nak buat. Mata yang sepatutnya mengaji, dia zikir. Masa zikir tak ada pun, dia zikir je. Sikit bahasa-bahasa macam tu kan. Jadi bab-bab macam ni dia memang kena lah. Ada peringatan, ada tegur, ada nasihat, menasihati. Kalau tidak kita rasa kita ni baik, kekal abadi. Sampai tak perlu langsung diteguri. Banyak benda kita kan. Kita bila belajar dalam satu bab baru nampak bodoh kita kan. Saya hilang sekejap ni segi belajar kan. Belajar macam-macam kan. Belajar tu baru tahu kita rupanya bodoh kan. Saya sebut saya kan.
Ada benda yang kadang kita dah buat, tapi bila tukar je teknik yang lain, dah jadi bodoh, kena belajar daripada awal balik. Itu yang kita benda dah belajar tu, kalau tak pernah belajar, tak pernah pegang langsung, tak pernah kerti langsung, bayang tengok. Tapi itu kita nak buat macam terpelajar, mana nak boleh. Tak kena gaya tu, tak kena gaya. Yang tu yang istilahnya, kalau nisbah akal, nak berakal, yang tu satu hal lah kan. Khas atas kita bicara ni, kita bukan cara berakal yang umum akal, tapi kita bicara khas hukum akal dengan takrif yang kita dah sebut. Macam mana pun kena berakal juga kat situ. Baik. Jadi nak sebutnya, asal pembahagian kata dia ada daruri, satu lagi ke depan nanti kita dah baca dah sekali lalu tadi, nama dia nazari. Jadi takrif daruri ni apa? Iaitu barang yang tiada berkehendak pada mengetahui akan dia, akan barang ni, kepada nazar. Itu takrif dia. Istilah barang-barang ni bahasa lama. Bahasa kita kalau munasabah terjemahkan barang ni perkara lah. Elemen-elemen perkara-perkara, apa lagi seumpama itulah, nak gunakan bahasa barang-barang tu. Bahasa kita lama itulah terjemah yang dipakai. Dengan bahasa lain, dia lah satu urusan, satu perkara yang kita nak menetapkan satu perkara itu, ketetapan yang kita nak buat tu dia berkehendak pada mengetahui akan dia kepada nazar. Untuk kita nak faham, nak reti, nak boleh dapat ketepatan sesuatu perkara tu, dia tak perlu pada nazar. Baik, nazar ni apa? Istilah nazar ni mendirikan dalil. Bahasa lain nazar, asal lughawi, perhati, telik, pemerhatian, pengamatan. Dia tak perlu kepada satu analisa yang mendalam. Bahkan spontan dia boleh dapat dan faham. Baik. Benda macam ni yang ni dipanggil hukum akli daruri. Contoh diberi. Baik. Definisi diberi, itu tengok. Wah, boleh tak kita faham? Dan kita faham tak yang ni disebut ni mudah tak mudah? Nanti satu hal lah. Pasal tu yang saya sebut tadi, ada bab mudah ni, ada ulama' diberikan takrif mudah ataupun susah. Daruri, nazari ni berdasarkan uruf di sisi orang yang bijak pandai. Kadang-kadang kita orang yang bodoh ni, orang mudah, kita payah. Yang tu masalah kat kita sendirilah. Pasal kita ni tak ikut SOP. Piawaian kita menilai susah payah tu, yang kalau ikut benda tu senang, pada kita payah di atas terlalu dhaif dan dangkalnya keupayaan kita berfikir menyebabkan benda yang senang pun pada kita adalah susah. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Satu banyak benda senang, tambah kita mengaji macam ni. Yang inilah untuk kita muhasabah, nilai dengan apa ulama' ni dia bagi takrif, dia bagi definisi dengan contoh dia beri lagi. Kita tengok kalau ikut benda ni senang je, tengok kita tak boleh faham sebiji apa pun. Kata daruri, maksudnya kita ni masih tahap bengap lagi lah, bahasa kasar sikit lah macam tu kan. Baik, seperti kata dia, mengambil lapang bagi jirim. Mengambil lapang bagi jirim. Jirim mesti mengambil lapang. Bab ni dia ada istilah sikit nak kena hafal, nak kena faham. Dan bila faham, tentulah akal dengan mudahnya boleh menerima prinsip tu kan. Mungkin ayat dia tu ataupun perkataan yang dia pakai, kata dia mengambil lapang bagi jirim. Bahasa lain kalau saya sebut jirim, sebut je jirim, kita mesti faham apa? Jirim mesti occupied space. Bunyi orang putih sikit. Jirim mesti dia benda ada yang kewujudan dia mesti mengambil lapang. Yang ni dah jadi uruf. Ni sebab apa dia bagi contoh ni, tentulah daripada kitab-kitab para ulama' kita. Jadi pada ulama' di kalangan ulama', bahasa jirim ni benda tak asing lah nak bahas. Cuma kita ni kalau tak pernah dengar bab-bab pembahasan ilmu, dengan jirim ni kan, bodoh apa benda pun tak tahu kan jirim. Yang tu letak tepi sekejap. Jadi kita bodoh tu bukan dari atas kita tak faham hukum akal dan apa yang kita nak fahamkan kepada jirim, tapi pasal kita tak pernah dengar istilah jirim tu kan. Macam kalau saya sebut beginilah kan, tahun 60-an dulu, 60-an boleh ke nak buh gitu boleh lah. Zaman Nabi Nuh dulu, kalau sebut coronavirus macam mana?
Boleh faham agak-agak saya sebut apa ni? Boleh? Agak dia orang macam mana? Melengung ni orang kau, coronavirus. Tentang Paul tak dapat dan faham. Tak dapat dan fahamnya. Bunyi lain itu. Bunyi Negeri Sembilan. Apa cerita ni? Kenapa agak tak faham? Zaman kita lah ni budak-budak kecil-kecil apa faham coronavirus? Dia COVID-19 faham? COVID-19 dia dengar sekali ya, faham dah COVID-19. Kalau tu saya kata kalau zaman Nabi Nuh dengar COVID-19, benda ni tak pernah aku dengar. Okey, boleh faham saya sebut apa kan? Kita pun dengar Jirim ni kalau kita tak pernah belajar, tak pernah jumpa kitab-kitab Arab, kitab Jawi, tak pernah belajar ni, pada kita yang ni benda susah. Susah tu bukan susah apa, pasal apa? Tak pernah dengar. Jadi dia bukan susah dengan akal sebenarnya, tapi perak pasal tak pernah dengar. Dengar saya sebut, saya bukan nak membodohkan orang, tapi nak kata yang menyebabkan dia jadi susah tu bukan benda tu susah, tapi pasal kita tak bisa dengar perkara tu, satu dia susah. Boleh kan? Nak saya sebut misal. Untuk misal lagi, benda tu susah tak susah. Kalau saya kata, kalau kita tak pernah belajar, tak pernah orang kata ambil kisah bab-bab ilmu, bab-bab bahasa ni. Kalau saya kata, 1 pen, 2 pens. Orang yang tak peduli bab bahasa dia akan ambil peduli itu kan. Atau kalau saya sebut satu kesalahan lah, 1 pen, 2 pen. Pada dia biasa je. Salahnya tu. Tapi kalau orang yang peka tahu salah macam mana? Tak betul orang guna tu bahasa tu. 1 pen, 2 pens. Pasal apa? Kalau singular word mesti guna singular. Nak sebut macam mana, lupa lah nak sebut istilahnya kan. Kalau benda bilang benda singular mesti dia punya noun dia pun singular lah kan. Kalau benda tu banyak, kalau dia plural, dia punya noun dia pun guna yang plural lah. 1 mestilah book, kalau 2 books. Saya nak sebut apa? Tapi bila tak nak belajar macam mana? Bengap terus. Bahasa Melayu dia tak kerti, bahasa Arab tak kerti, bahasa Inggeris tak kerti, apa bahasa dia tak kerti. Jadi masalahnya apa? Pasal dia tak nak ambil peduli sikit situ. Jadi saya nak bahas tu nak sebut apa? Nak salah susah ataupun senang. Tak masalah perkataan jirim. Saya sebut gini senang untuk tengok daruri. Nak boleh faham tak? Nak tengok tahap kita ni boleh faham tak apa daruri nazari. Sebut makhluk. Faham makhluk? Bagi contoh makhluk. Contoh makhluk. Manusia. Contoh lain. Dah sebut sekali expired. Jangan sebut dah. Haiwan. Pokok. Coronavirus. Makhluk. Tumbuhan. Meja. Apa dia? Tu arnab tu kunyah dah sayur. Dah sebut belum? Tumbuh-tumbuhan. Kau telinga dia tak ada? Saya kata dah sebut expired tau. Kenderaan. Apa faham makhluk? Nak faham apa? Mana hukum akal? Makhluk dia apa? Makhluk, tarikh tu tarikh masih Allah. Apa nak dipahamkan dengan hukum akal makhluk tu? Yang tu lah nak faham apa kita nak letak satu ketetapan pada makhluk tu. Makhluk. Di mana yang hukum akal, yang tu hukum berakal namanya. Makhluk. Tak mana yang jadi berakal? Makhluk mesti ada pencipta makhluk. Makhluk mesti ada khalik makhluk. Baru ada akal. Susah ke nak faham? Tak pernah belajarnya ni. Makhluk pun tak dipahamnya pun dia. Nisbah nak bagi definisi makhluk ni apa? Masih Allah, yang tu bukan hukum akal. Itu definisi. Tu nak mengenal, tu nak kenal dan nak faham. Yang itulah faham tadi. Jirim ni apa? Benda ada yang dia akan mengisi ruang kan.
Tapi takrif dia tu buah pilah gitu. Jadi makhluk ni apa? Selain pada Allah Ta'ala. Jadi di mana yang nak dihukum akalkan makhluk? Macam mana? Makhluk mesti ada pencipta makhluk. Siap? Makhluk tak boleh ada sendiri. Makhluk ni lemah. Makhluk berhajat kepada yang menjadikan dia. Makhluk tak boleh tunaikan hajat sendiri. Oh, tu dasar berfikir. Tu hukum akli daruri tu. Benda-benda macam ni kadang-kadang benda asas dalam bab ilmu, kita bila tak pernah belajar, kita rasa macam tinggi sangat pelajaran ni. Padahal itu asas tu. Cuma saya bawa ke dalam bab makhluk tu pasal jirim tu zaman lah ni tak berapa orang nak reti dah perkataan jirim tu. Satu, saya alih sikit perhatian kepada kalimah lain. Apa dia? Makhluk misalnya, makhluk kan. Dan saya sebut makhluk tu pasal apa? Memang keutamaan kita belajar ni nanti, nak belajar tauhid khasnya atas nama nak faham ukur akal ni, benda besar yang kita kenal makhluk dah. Dan makhluk mesti ada pencipta makhluk. Hak tu ada akal. Baru ada akal. Nak jauh lagi, dia perlu renung lagi mendalam lagi berfikir. Macam mana pun, apa ulama kita dah ajar kita, ada benda kita tak payah fikir pun, kita hafal aja. Dengar sekali sebut. Walaupun hafal, belum lagi nama ada akal. Kalau hanya hafal, kalau belum lagi boleh menjana pemikiran, dan kita boleh ada satu keupayaan untuk faham apa benda yang kita hafal tu. Kalau belum lagi ada kebolehan tersebut, maksudnya bodoh lagi, baru hafal fakta, belum berakal, belum ada keupayaan berfikir, belum ada istilahnya penaklukan akal, belum boleh proses lagi maklumat, belum. Contohlah saya nak buat misal, ada ukur akal, tapi kalau tak faham, kita mula-mula hafal dulu. Dah lama dah, kita dah reti, baru kita faham, oh ini rupanya yang aku hafal. Masa kita faham, oh inilah yang aku hafal, masa tu baru nama ada akal, baru faham ukur akal. Kalau tidak, nama dia bodoh lagi, baru hafal fakta ukur akal. Boleh? Faham saya cakap apa? Contoh, 2 kali 1, 2. Walah bodoh sangat lah kan. 2 kali 1, bohlah 2 kali 1. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 2 kali 6 tu faham? Apa dia? 2 kali 6. Tak faham? Macam ni punya umur kau tak faham lagi 2 kali 6 tu apa dia? 2 kali 6 tu apa? Betul 12 kan? Kau tak tahu apa? Dah. 2 kali 6 apa? Ui, jangan buat pasal. Maksudnya tak hafal langsung. 2 kali 6 apa? Faham tak 2 kali 6 tu 12 apa dia? 2 kali 6 sama tak 6 kali 2? Apa beza 2 kali 6 dengan 6 kali 2? Siapa boleh jawab? Saya nak seposin. Seposin je lah, saya senang sangat. 2 kali 6 tu macam mana? Saya bukan tanya 12, saya kata macam mana bagi faham soalan ni. Bagi dakar sikit. Marah ni, ada orang marah style tiru saya. Dia sayang tapi tegas. Okay. Macam mana 2 kali 6 tu? Kena tak faham soalan, benda soalan mudah 2 kali 6 tu macam mana? 6 kali 2 tu macam mana? 6 kali 2 tu. 6 tu ada 2 kali. 6 nya pun 6 apa? 12. 6 2 kali. Berapa? 12 lah. 2 kali 6 tu. 2 tu 6 kali. 2. 6. 2, 4, 6, 8, 12. Baru ada akal satu. Kalau duk hafal, bodoh lagi belum ada akal namanya. Pasal apa? Pasal baru hafal fakta. Boleh? Faham? Macam kita buat Tuhan siapa? Tuhan kita Allah. Dah kenal Allah ke? Belum lagi. Pasal apa? Baru hafal. Belum faham. Satu walaupun kecil-kecil lagi kita kenal Tuhan kita siapa? Allah. Kita ikut siapa? Nabi Muhammad. Belum tentu kenal lagi. Belum tentu kenal.
Kenal ni apa? Bila kita tengok kita faham. Bila kita tengok kita faham. Kenal tengok kita, tengok cermin macam mana? La ilaha illallah. Ya Allah, engkau yang jadikan aku. Aku ni makhluk. Aku asyik tak ada. Engkau yang adakan aku. La ilaha illa anta. Allahu akbar. Anta rabbi. Waktu macam mana? Kama hasanta qalqi fahasin khuluqi. Itu yang Rasulullah sebut itu tu. Pasal apa? Wahai dia kenal Allah Ta'ala. Dia kenal Allah Ta'ala. Dia faham siapa Allah Ta'ala. Walaupun dia suruh nampak diri dia, tapi dia faham jauh lebih daripada itu. Apa dia? Dia faham Allah lah yang jadikan dia. Jadi saya nak tukar sikit tak mana? Makhluk tadi tu asalnya. Makhluk? Apa hukum akal? Mesti ada yang menjadi makhluk. Makhluk tak boleh jadi sendiri. Yang tu sampai mati tu, apa kena pakai? Kita tukar bahasa. Sampai mati pun pakai itu maklumat mah. Semua orang mesti faham itu. Kita tak nak faham itu, maksudnya lu tak nak tauhid sama Tuhan. Lu tak nak leti sama Tuhan. Lu belum kenal lu siapa mah. Oh, bunyi Cina sikit. Kenal Tuhan ni macam mana? Sedar yang aku ni Allah yang jadi aku. La ilaha illallah. Apa yang ada kat aku ni tak ada campur tangan daripada aku sendiri. Bahkan apa yang ada pada aku ni Allah yang tentu aku. Azali. La ilaha illallah. Tu tauhid tu. Soalan, susah ke senang pelajaran tu? Macam susah je. Jangan dengar tu. Macam susah je. Agak pasal apa saya sebut macam susah tu? Ada orang tak nak belajar pun macam tu. Ada orang tak nak belajar pun macam tu. Ada orang dah ajar, dah diajar pun macam mana? Macam hari ni dah baru dengar balik. Dah lama dah tak dengar pelajaran macam ni. Astaghfirullahaladzim. Jadi selama ni duk kepala otak duk mikir apa? Duk fikir apa? Vaksin. Maksud apa? Kata vaksin ni cocok, belum tentu boleh hindarkan daripada penyakit. Masih lagi boleh menjangkiti dan dijangkiti kan. Betul gaduh nak cocok buat apa? Oh, kepala otak duk fikir tu je lah. Bila nak 2 dos? Boleh 2 dos ni, wah boleh pergi Langkawi. Sikit lah saya nak sebut apa. Kepala otak dia fikir tu, bab ni tak ada belajar langsung. Apa nak jadi kita ni? Sikit lah, yang tu nak kena merepek sikit lah kan. Tapi saya nak cerita apa? Nak cerita ada benda sepatutnya begitu mudah sepatutnya kita punya pelajaran bab akidah ni, bab hukum akal ni. Tapi kita jadi tak pakai sebenarnya tu. Na'udzubillah. Jadi saja saya alihkan ke makhluk dia pasal apa? Yang tu ialah perkataan awal sekali yang mula-mula kita nak faham belajar bab akidah. Makhluk, lepas tu siapa? Allah. Sebelum Allah tu nama khas tu proper noun, common nounnya ilah. Allah ni ilah, makhluk bukan ilah. Oh tu awal-awal tu belajar ilmu-ilmu akidah tu. Awal-awal belajar kenal kalimah tu. Dah kenal kalimah tu pula, macam mana nak ada hukum akal kat situ. Macam mana yang kita boleh kenal siapa kita, siapa Allah Ta'ala kat situ. Yang tu yang ulama kita susun satu. Memang ada babnya nanti kita nak detailkan dia perlu nazar. Asal nak sebut yang ni masih daruri ni saya sebut ni. Pasal apa? Nak kenal kalimah aja. Lepas tu sedikit nak faham daripada kalimah ni, makhluk ni selain pada Allah Ta'ala tu ta'rif. Makhluk ni selain pada Allah Ta'ala, sebut je makhluk je mana? Makhluk ni dia saya tak ada. Mestilah makhluk ni ada yang mengada dia, barulah dia panggil makhluk. Yang mengada makhluk tu dipanggil khaliq. Yang tu dia ada hukum akal situ, ada kaedah bahasa situ tu yang kadang dia berkait antara satu sama lain lah. Macam mana pun asal saya nak sebut, kalau ambil mulahnya makhluk cukup. Allah. Contoh diberi ni jirim. Ada kita tak faham langsung lah. Jirim ni apa? Dia maujudun lam laul faragh, atau takrif dia benda ada yang kewujudan dia mengisi ruang, panggil jirim. Jadi bila sebut jirim je faham apa? Satu, mesti ada yang menjadikan dia, itu satu hal. Yang tu pun kalau satu hal ni sebab nak faham dia.
Cuma bila sebut jirim ni selalu orang bukan lekas faham kepada siapa yang menjadikan dia, mesti ada yang menjadikan dia. Tapi sebut jirim, dia mesti akan cepat rujuk pada ke siapa dulu, apa, faham apa dulu kan. Kalau makhluk macam mana? Yang ni bukan Tuhan, ada yang mencipta dia. Saya sebut mudahnya tu, kipas. Apa? Alat hasilkan angin. Dia cepat terus ke sana. Doruri kan, doruri. Cuma bila faham kipas ni, dia bukan hukum akal. Dia yang tu faham kalimah, dia lebih kepada bab lughah. Dia bukan bab akli. Kalau jirim ni dia ada bab lughah situ, bab akli pun ada situ. Kadang kena sebut memang ada kalimah-kalimah tu kadang dia jadi susah tu, masalah lughah tu dan masalah akli tu. Macam mana pun pasal dia nak sebut kata ada pembahagian daruri, nazari. Yang ni baru nazari. Misal dia bagi itu takut-takut kat kita macam nazari aja, bukan daruri pun. Sikit saya sebut macam tu lah. Baik, dengan makna bahawasanya jirim itu mengambil daripada tempat yang kosong akan qadar yang meluaskan zatnya. Dia lah something that exists, yang occupied space, dia akan isi ruang. Kalau kita kata ada satu gambar masuk WhatsApp, dia berapa? Siapa ingat berapa dia punya selalu sekeping gambar normal lah kalau dalam WhatsApp? Berapa megabyte ke gigabyte? Ingat kilobyte? Tak, megabyte kecil je file lah kan. Apa siapa ingat? 5, 25, 15, 18. Entah lah, kita pun tak bisa peduli. Tapi ada tak kadar yang dia masuk? Ada. Kadar tu, yang tu dipanggil jirim. Jadi gambar dalam kita punya memory card tu, gambar ada, audio, tengoklah lagi gambar besar, lagi pixel dia tinggi, lagi tajam arca dia, gambar dia lagilah besar, saiz dia yang dia akan perlu untuk occupied space tu. Itulah dipanggil jirim. Jadi apa-apa yang mendapati takrif itu semua dipanggil jirim. Boleh? Matahari jirim, kita jirim, coronavirus jirim, pi lah, sebut pi lah kan. Atas tu kalau dia memang ada, memang dia wujud, yang tu ialah makhluk yang walaupun mata tak nampak, ada tak dia? Oksigen jirim tak? Jirim pasal dia boleh dikumpulkan, boleh dimampatkan, boleh dimasukkan dalam tabung. Jirim. Baik. Itu dipanggil hukum akal daruri. Cuma nak bagi hukum akal tu macam mana? Akal kita akan terus pergi faham sana dan memahamkan kita jirim ni ada ruang, hakim ni tu akal. Macam mana makhluk mesti ada yang menciptanya, yang menghukum dengan kita tu akal, yang membuat keputusan tu Allah mesti tak hajat pada sesuatu. Itu pun common knowledge tu sepatutnya. Allah Tuhan sempurna, Tuhan tak hajat pada sesuatu, Tuhan sedia ada, Tuhan wajib ada. Itu pun sepatutnya apa? Common knowledge tu. Common knowledge ni maksudnya daruri ya. Dia bukan nazari pun. Dia ada benda yang istilahnya spontan saja. Tuhan mesti kuasa, Tuhan mesti menentu, Tuhan mesti perfect, Tuhan kan mesti Tuhan kan. Kita bukan cerita hantu. Baik, sekali lalu macam tu. Cuma atas kata kalau ada perbalahan lah, yang ni susah, ni senang, ni susah, ni senang, yang ni daruri, ni nazari. Saya nak kata macam ni, pasal saya masa ngaji dulu pun ada juga, bila muzakarah ada orang kata yang ni daruri, ni nazari, ni daruri, nazari. Macam mana? Daruri ke nazari, hukum akal kau mesti faham. Itu nah. Duk lagi pula mana nazari, mana daruri. Bukan itu isu dia. Isu dia apa? Hukum akal tak hukum akal. Jangan kau tak faham dengan akal kau sampai kau jadi bodoh, jangan tak berakal. Tu jangan. Itu jangan. Very good, saya faham kan? Pasal apa? Pasal saya sebut tadi, pasal nak mengklasifikasikan mana daruri, nazari ni. Dia lain orang, lain penilaiannya.
Tapi macam mana? Hukum akal mesti dipaham dengan betul. Jangan sampai macam hukum tak ada akal. Boleh? Faham kan? Allah. Baik. Dan yang kedua atau pembahagian yang sebut ni adalah wajib nazari. Maka iaitu wajib nazari ni barang yang berkehendak pada mengetahui akan dia kepada nazar. Bahasa barang ni sampai akhir kitab nanti, itulah istilah disebut oleh ulama, satu perkara yang umum untuk diberi definisi ni dia akan sebut barang. Bahasa kita selalu pakai perkara-perkara, elemen-elemen sesuatu macam tu lah. Barang tu. Jadi apa dia yang dipanggil nazari ni? Dia ialah barang, perkara, sesuatu yang berkehendak kepada nak mengetahui akan dia. Untuk kita faham dia perlu kepada nazar, perlu pada tilik, pandang, perhati, untuk mendirikan dalil, untuk mendirikan penunjuk, kefahaman, apa yang nak dipaham daripada dia. Yang tu dipanggil wajib akli nazari. Allah dia kuasa tak? Tuhan mesti kuasa tak? Tuhan boleh tak lemah? Mustahil. Okey, siaplah. Itu daruri tu kalau ikut tu. Tuhan mesti kuasa betul tak? Bila Tuhan kuasa, kita lemah betul tak? Bila kita ni lemah, kita lemah ke kita kuasa? Ya ke lemah? Ada rasa ke lemah ke rasa ada kuasa? Rasa ada kuasa. Jadi maksudnya tauhid kita macam orang tak ada akal. Orang ada akal ni macam mana? Sentiasa rasa lemah, sentiasa mengiktiraf kita ni lemah. Yang bagi kita kuasa siapa? Allah, la haula wala quwata illa billah. Baru ahli tauhid. Ulama-ulama kita bagi huraian macam tu lah. Jadi nak sebut apa? Kalau kita belum sampai tahap tu, maksudnya belum sampai ahli tauhid. Atas kita bicara ni apa? Belum sempurna akal, belum berakal. Itu belum berakal apa? Kita masih berhukum bukan menggunakan akal, bukan dengan kenal siapa hakim yang sepatutnya kita nak letakkan hukum tu, tapi kita berhukum dengan hukum adat. Nak berjalan kita boleh berjalan tak? Nak buka mata boleh buka mata tak? Nak menulis boleh menulis tak? Sehari kalau kita nak makan nasi, boleh pilih tak? Makan nasi ke makan mi ke makan ketiau ke, boleh tak? Nak makan ke tak nak makan ke? Rasa tak ada kuasa? Rasa tak ada kuasa? Rasa tak? Rasa tak Allah bagi kuasa? Belum. Maksudnya belum berakal. Enggak. Jadi kalau nak faham Allah ada kuasa, yang tu daruri. Itu mudahnya. Tapi nak kenal kita ni lemah, Allah bagi kuasa, dengar, yang tu nazari. Yang tu nazari. Yang tu yang selalu kita tak dapat. Dapat tak faham Allah Ta'ala kuasa? Dapat tak faham? Faham tak? Tak faham Allah Ta'ala kuasa? Faham? Allah Ta'ala melihat tak? Hang rasa tak hang buta? Melengung. Melengung. Sama ya. Tak masuk saya sama tu tetap buta lah. Buta mata hati tu. Mata hang melihat sekarang. Sebenarnya buta ke hang melihat? Saya bukan tanya tu, jawab je, senang je soalan. Apa gaduh-gaduh hurai? Nampak? Hang tak kena je lah. Boleh faham? Saya nak cerita apa? Kita nak rasa kita ni buta, Allah bagi kita celik. Yang tu susah. Yang tu nazari tau. Boleh faham saya cakap apa? Boleh. Mata hati lagi ya, lagi jauh. Lagi jauh. Saya bukan cerita mata hati, cerita mata biasa ni. Kita rasa tak kita ni lemah, Allah yang bagi kederat kat kita? Rasa tak? Tak rasa. Jadi maksudnya kita belum akal lagi, belum berakal lagi.
Belum berakal lagi. Siapa belum berakal? Pasal kita berakal, kita berdasarkan hukum adat. Rasa tak kita ada kedengaran? Masa? Belum ada akal lagi. Belum ada akal lagi. Maksudnya kalau nisbah perkataan syarak, kita belum faham la haula wala quwata illa billah. Belum faham lagi namanya. Belum faham lagi. Bahasanya apa? Baru hafal. Maksudnya belum faham ni. Orang faham ni macam mana? Dia boleh hilangkan, lenyapkan apa yang ada pada diri dia tu sampai hadir di hati. Macam mana? Faham sungguh-sungguh ni. Apa dia? Allah yang kuasa, aku ni asal tak ada. Yang ada ni la ilaha illallah, Allah yang bagi kuasa kat aku. Oh, dengar soal. Senang ke susah nak dapat tu? Susah. Apa namanya tu? Itulah nazari. Allah kuasa tak? Senang ke susah nak faham Allah kuasa? Senang. Itu daruri. Senang tak nak faham Allah Ta'ala hidup? Senang. Senang tak nak faham kita ni mati, Allah bagi hidup? Hai. Senang ke susah? Nak faham tu pun kena melengung dulu. Ni mati. Tak rasa mati pun. Maksudnya kita tak akan rasa dan tak kenal Allah Ta'ala. Yang dia yang mentadbir aku, belum rasa lagi Allahu Rabbi. Da'i baru sebut mulut Allahu Rabbi. Anta Allahu Rabbul Alamin. Lepas tu Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kosong lagi. Pasal apa? Pasal kita belum kenal yang kita ni asalnya mati, ni boleh hidup apa? Allah yang bagi aku hidup. Maksudnya belum matang lagi. Kalau nisbah akal macam mana? Belum matured, belum berakal, belum faham perjalanan tauhid. Soal, itulah susah. Itulah yang susah tu. Itulah yang susah tu. Yang susah tu yang memang kena duduk mikir la ilaha illallah. Besar ilmu tu nak faham situ. Ada ulama kita ajar, kadang-kadang dia ajar dengan ilmu satu, kadang dia ajar macam mana nak latih praktikal. Kita ni bila belajar jumpa banyak guru, banyak cara guru mengajar. Cara guru mengajar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya nak cerita apa? Cerita pilih pengalaman saya sikit kan. Saya hilang sekejap ni pasal pergi belajar naik kuda kan. Naik kuda senang. Tak pasal naik kuda gimana? Tahu. Nak naik kuda dengan boleh menguasai kuda, kita boleh kontrol kuda. Senang. Dia macam mula-mula kita naik basikal dulu lah, bahasa bandingan dia. Senang. Mula-mula naik basikal senang, terus boleh kayuh. Naik basikal terus kayuh. Motor boleh naik? Tak boleh naik kan? Nak contoh lah, saya nak sebut apa? Lama tak juga nak boleh makan masa, nak boleh naik basikal tu. Makan masa tak? Sekarang tak payah sembang lah, memang reti lah. Tapi mula-mula pegang, terus pandai kan? Tak pernah tulis jawi. Hari pertama tulis jawi ngaji kat pondok, tulis kau nak? Terus tulis elok ya. Buka balik pergi tengok macam mana rupa tulisan. Saya tengok saya punya kitab mula-mula saya mengaji tu, saya tengok ya Allah, jangan ni tulisan aku mula-mula dulu. Astagfirullahaladzim. Kita bengapnya aku tulis ya Allah, bodohnya rupa. Macam tak mengaku tu tulisan kita dulu. Nah, ni saya sebut ni, saya sebut saya lah, bukan cerita orang lain. Lah ni kalau tulis, siap orang puji. Tulisan macam dalam kitab tu. Contohlah kan. Itu yang nak bagi contoh tu. Apa saya nak sebut ni? Tapi mula-mula tulisnya nak susah tak? Susah tak? No. Kalau katalah kita pandai, rasa tak Allah bagi pandai? Kena latihan tak? Kena buat tak? Soal, siapa bagi pandai? Kalau dah sebut buat Allah, kebanyakannya hafal. Bukan dengan faham. Maksudnya apa? Baru hafal. Macam sipir dia.
2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14. 2 kali 8, 16. Baru hafal. Baru hafal. Baru hafal. Belum? Belum faham. Belum ada akal. Jadi akal kita belum lagi menerima kewarasan dengan sedarnya macam mana? Allah lah hidup dengan aku. Allah yang faham dengan aku. Allah yang mahir dengan aku. Allah yang boleh dengan aku. Sebab dia macam mana? Latih, buat, ulang, kekerapan, pergi semua, kesungguhan, istiqamah. Yang tu benda-benda yang lalu kot kita. Yang tu apa? Tu adat yang berlaku kan. Buat gini jadi gini, buat gini jadi gini. Kita tengok macam ni jadi gini, buat macam ni jadi gini, buat macam ni jadi gini, buat macam ni gini. Ada proses adat tu. Tapi akli dia macam mana? Aku bukan dapat dengan diri aku, pasal diri aku pun lemah. Yang bagi dapat ni mesti ada, yang bagi dapat, dah bagi dapat tu bukan aku, bukan mak aku, bukan bapak aku, bukan kawan aku. Siapa? Siapa yang mencipta aku? Tu tauhid. Itu aku akal. Yang siapa mencipta aku tu, daruri kan nazari? Nazari. Dia kena renung baru boleh dapat. Yang saya dah sebut ni apa? Tu hafal. Macam mana pun nak boleh dapat situ macam mana? Hafal dulu lah. Hafal. Lepas tu macam mana nak boleh jatuh dalam hati? Satu, maklumat mesti ambil. Satu. Yang kedua apa dia? Latih. Dia mesti latihan. Latihan sampai jatuh hati, sampai sebati, sampai sedarah sedaging. Tengok je kena. Tengok je kena. Lalu ya, sedar je alhamdulillah Allah yang ahya ni. Dia bagi hidup aku. Dia bagi melihat aku. Dia bagi mendengar aku. Pendengaran aku ni bukan pendengaran aku, dia yang bagi aku dengar. Dia bagi ini sebagai amanah, pinjam sekejap aja. Kalau aku salah guna maksudnya berdosa. Maksudnya apa? Aku ni dipinjamkan, diberikan pendengaran. Oh, yang ni amanah semua untuk aku. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah Ta'ala perintah kamu untuk kamu tunaikan amanah-amanah yang dia bagi. Amanah apa? Amanah dia, amanah nyawa, amanah jasad, amanah mata, amanah telinga, amanah tangan, amanah kaki, amanah perut, amanah mulut, amanah kemaluan. Letakkan pada tempat yang disuruh Tuhan. Kalau kita tak sedar tu, satu, salah guna satu. Dan jangan sebelum salah guna, yang ada pun kita tak rasa Allah yang kurnia. Tu masalah. Jadi masalah apa tu saya nak sebut tu? Yang itulah hukum akal yang dipanggil nazari tadi tu. Yang kita tak boleh dapat melainkan dengan tilik. Saya dah sebut ni apa? Fakta. Betul lah saya sebut tu kan? Betul kan? Tapi dah dapat belum? Dah masuklah hati belum? Dah semat? Dah betul-betul boleh dapat belum? Macam mana pun betul ke saya sebut, kesalah saya sebut ni. Betul tak? Tapi macam mana nak betul-betul dapat ilmu yakin tu dah dapat dah. Untuk apa lagi nak dapat? Nak dapat ainul yakin. Macam mana nak ainul yakin? Ainul yakin itulah disebut ulama. Kita diperintahkan untuk banyak zikir dengan hati hadir. Itu istilah. Banyak zikir dengan hati hadir. Laparnya ni Allah bagi kenyang aku. Ada 5 prinsip yang saya hilang sekejap ni. Dia ajar 5 prinsip ni. Apa dia? 5 prinsip kita punya kerja harian ni kita pakai setiap masa sebenarnya. Apa dia? Mula-mula niat. Niat. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah isyarat lama lah. Tapi formulasi ulama kita sebut yang ni saya hilang ni, yang ni saya nak ambil, saya nak sebut lah antara orang kata benda mudah untuk kita nak latih hari-harian. 5 perkara, 5 prinsip ni. Apa dia? Nak buat apa pun, niat. Lepas tu, doa. Lepas tu, usaha. Lepas tu, tawakal. Lepas tu, redha. 5. Nak mengaji buat apa lu? Niat. Niat apa? Niat mak bapak suruh, out. Niat apa? Ada ustaz aku main mengaji. Kalau ustaz tak mengaji, aku tak nak mengaji. Out. Out. Tu setan namanya kan. Out. Niat saya betul. Niat nak hilang kejahilan. Niat nak junjung perintah Allah. Niat nak ikut Rasulullah. Okey, steady. Niat untuk doa, ya Allah fahamkan aku ajaran Islam ni. Fahamkan aku ajaran Allah Ta'ala ni. Fahamkan aku pelajaran agama ni. Doa. Pasal apa? Kita ke Allah bagi dapat tu? Tak.
Yang bagi dapat siapa? Allah. Tapi sebelum nak buat usaha ikhtiar, buat apa dulu? Doa. Niat doa. Lepas tu usaha. Macam mana nak ngaji? Bawa kitab, bawa buku nota, buka buku pensel, rehal, duduk depan, duduk belakang. Ngantuk ke dong ah? Tu buat menang tahajud ni tu. Main maghrib pun dah mati syahid dah ni. Kau syahid kan? Kira tahu. Ikhtiar. Doa, saya nak sebut apa ni? Usaha. Untuk mata mesti buka. Untuk apa? Dah dengar, catat. Tulis. Buat nota. Tak faham soal. Itu usaha. Lepas tu? Tawakal. Tawakal apa? Letakkan hati yang bagi dapat faham ni siapa? Allah. Yang bagi kerti aku siapa? Allah. Lapangan dada kita siapa? Allah. Jangan tawakal sebelum usaha. Usaha. Tawakal. Tapi sebelum nak usaha apa? Doa dulu. Jadi tak dapat tidak, dia mesti kita punya usaha satu tempat dia. Niat dulu. Untuk doa. Untuk usaha. Tawakal. Waktu bila tawakal mengaji, ada tak yang lagi yang tak ingat? Ada tak lagi yang tak faham? Ada tak lagi lagi tanya yang tak boleh jawab? Ada tak? Redha ni maksud dia macam mana? Dah direzekikan mana yang dapat, ada yang tak dapat. Waktu kalau bodoh buat apa? Ngaji lagi. Tak ingat macam mana? Hafal, ulang. Tak kerti macam mana? Tanya. Waktu tak ingat macam mana? Mutlaah. Waktu kalau tak ingat macam mana? Tulis, catat. Tu. Itu maksud redha. Redha jangan berputus asa dengan apa yang tak dapat. Waktu buat apa? Jangan salahkan takdir. Tapi usaha untuk cari jalan boleh sabar redha. Boleh dapat apa yang kita nak dapatkan ngaji. Nak junjung perintah Allah Ta'ala ni. Waktu bila dapat pula macam mana? Redha tu macam mana? Allah yang bagi limpah kurnia ni kat aku, itu yang dapat. Yang tak dapat macam mana? Apa silap aku menyebabkan tak dapat ni? Kena semak. Untuk buat apa? Jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi antara redha tu buat macam mana? Usaha balik. Nak usaha balik, bagi betul daripada awal balik. Niat, doa. Lepas tu buat ikhtiar, tawakal, redha. Jalan hari-hari. Umum prinsip buat apa? Naik kuda contoh, memanah. Itu yang saya lenyap sekejap lah kan. Untuk tu buat usaha apa pun, belar nak niat buat apa, doanya apa, ikhtiarnya apa, tawakal dia tak mana, redha tak mana. Tengok yang ni patah kaki, yang ni beranak, yang ni tak beranak lagi, yang ni kena kurap pula. Yang ni beranak sampai 10, 12 anak, mati 3. Bukan urusan kita nak lagi hidup mati. Tengok yang ni makanan, tengok yang ni kena air, yang ni 5 prinsip ni yang hari-hari kena latih 24 jam. Masak, macam mana nak masak? Niat masak buat apa? Siapa bagi kenyang aku? Allah. Siapa bagi rezeki aku? Allah. Doa apa dia? Nak pergi makan, Allahumma ya Allah mudahkan aku untuk masak ni, masak lagi sedap. Nak pergi jadi apa? Nak buat sambal tumis, contohlah kan. Bubuh semua apa bahan-bahannya, contoh saya sebut ni, sebab niat, doa, utawa usaha, pergi ambil lah bawang apa dia cabai apa mana, nak blender hak ni nak goreng, nak rebus, usaha, buat usaha. Lepas tu apa? Buat tawakal. Itu jadi elok macam mana? Masak sedap, redha. Allah bagi aku masak sedap, Allah yang bagi sedap, lalu ke aku alhamdulillah. Itu tak sedap macam mana? Aku yang silap, rupanya hangit tumis bawang, rupanya bawa garam sikit, ataupun garam terajak sampai masih berdengung, padah pedas nak mampu. Orang Negeri Sembilan pun tak boleh nak makan. Contohlah kan, apa salahnya? Tengoklah apa silapnya. Contoh dah sebut. Yang ni kita punya perjalanan harian. Apa kita buat? Kita apa tu? Tauhid. Jadi nak sebut apa? Ada ilmu yang kena ambil. Jadi pasal apa? Supaya nak bagi betul-betul jadi orang berakal. Maklumat mesti tepat.
Tu yang ada benda kadang-kadang kita pun tak kenal hukum akal mana, hukum adat mana. Ambil dulu apa ulama kita dah bagi, formulasi yang telah diajari, amalkan setiap hari, mudah-mudahan sebati di hati. Hidup mati kita tiada lain melainkan dengan ingat ilahi. Rupanya capai dah hukum akal. Rupanya dah arif dengan Allah Ta'ala. Mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita tu. Yang tu sikit lah nak sebut kata formulasi nak dapatkan benda yang walaupun asalnya nazari. Jadi kaedah dia memang kena tilik dan fikir. Kita sendiri nak tilik fikir tak dapat dah. Untuk buat macam mana? Ngaji, belajar, dengar, faham. Untuk buat apa? Istilahnya kena hadirkan di hati. Banyak zikir, hati hadir. Apa saja kita nak buat atas 5 prinsip ni. Dan kalau kita buat pun macam mana? La quwata illa billah. Tak ada daya aku boleh buat melainkan Allah yang beri. Jadilah tu, eloklah tu. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ni semua limpah kurnia Allah Ta'ala kat aku. La ilaha illallah. Ahli tauhid. Ahli tauhid. Kalau boleh hiduplah macam ni, dengan bismillah aja pun badan dah. Semua nak buat apa-apa, bismillah. Bismillah tu niat lagi betul. Ada doa kat situ, aku buat ni kerana Allah. Lepas tu buat ikhtiar apa nak buat, nak makan nasi, mengajar. Bismillah. Lepas tu ikhtiar dia kita buat betul, duduk depan dengan buku, kitab, tulis nota, pen, pensel, tulis, catat soal jawab. Lepas tu redha. Dia dapat macam mana? Alhamdulillah Allah Ta'ala faham dengan aku. La ilaha illallah. Manfaatkan aku ya Allah dengan ilmu ni. Dengan tu aku ingin kenal. Aku ni makhluk Engkau. Aku hanya buat sebab. Semua datang daripada-Mu. Nikmat ni, alhamdulillah di atas nikmat. Bahkan aku kenal-Mu ya Allah. Engkau lah pemberi segala nikmat. Tu tauhid. Tu dapat tauhid. Sekali lalu lah kan, pasal teori yang nak faham, nak buat hari-harian tu, yang tu lah kita punya amalan. Walaupun kitab tak habis ngaji lagi, baru ngaji daruri nazari, tapi formula telah diberi. Saya ngaji dulu pun memang ada tok guru gitu, ajar awal-awal kitab bismillah ya pun, dah diajar tauhid untuk hidup harian dengan tauhid, dengan bismillah. Bismillah, makan bismillah. Yang benda tak elok janganlah bismillah. Nak berak pun bismillah. Nak tikam nombor ekor pun bismillah. Apa nombor ekor? Bismillahirrahmanirrahim. Kepala otak kau. Jadi kalau tak boleh bismillah tikam nombor ekor, apa maksudnya? Jangan tikam nombor ekor lah bahlul. Pasal dah benda tu tak boleh buat. Bahlul sedapnya bahasa. Itu bahasa nak bagi menjauhkan orang daripada buat benda tu lah. Bukan saja-saja nak bahlulkan orang, tapi memang bahlul pun tikam nombor ekor. Apa nak sebut tu, boleh faham? Jadi benda tak elok janganlah di bismillah kan. Bila benda tak elok jangan di bismillah kan. Bukanlah tak payahlah bismillah benda tu. Bukan tak payah bismillah benda tu, tinggalkanlah benda tu tak elok. Boleh? Untuk basuh berak tak payah bismillah, bukanlah maksudnya tak payah basuh. Tak payah basuh berak. Jangan tak faham jangan tak faham saya punya bahasa tu. Itu yang mengadikannya kadang-kadang kena cerdik, kadang-kadang cerdik-cerdik tu pun ada wadah kan. Cerita apa ni? Nak bagi faham daruri nazari. Ada benda yang daruri mudah khas saya nak sebut tadi. Nak kenal Allah, Allah kuasa, Allah mendengar, Allah melihat, lama lah kita dengar. Tapi nak rasa macam mana? Nak bagi rasa aku ni tak ada, aku ni tak ada. Ni ada, Allah bagi ada. Itu daruri. Sorry, itu nazari. Itu susah tu. Allah hidup, Allah sedia, lama lah kita dengar. Kita pun hafal dah, Allah kidam, aku baru. Tak rasa baru macam ayat azali lagi aku ada lah macam ni. Duk rasa tu, tak rasa pun aku dulu kecil ni besar. Tadi siang ni malam. Tak rasa pun Allah yang menukarkan siang dan malam. Maksudnya tak faham, tak kenal Allah Ta'ala, tak faham tauhid, tak jalan tauhid kat diri kita. Waktu yang banyak muhasabah kita kan situ. Yang nak sebut apa? Ada daruri, ada nazari. Kalau kita perhati itu, yang banyak kat kita ni hak daruri kan nazari. Ada benda daruri yang kita dah ada dalam kepala. Lagi apa? Ada daruri yang kita masih nak kena belajar. Sebab tu dia kena banyak latihan. Pasal nak yang nazari ini dia kena amati. Hatta
orang yang duk sentiasa mengamati pun ada waktu nanti dia boleh lalai dan tak sedar diri. Nah, elok saya sebut. Pasal apa tu? Pasal apa keliling kita ni terlalu banyak sebab-sebab menyebabkan boleh hilang tauhid kita ke orang Taala, bahkan duk berasa kepada diri. Tak pun berasa pada makhluk yang Allah Taala bagi jadi. Hilang perasaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya hari-hari kita kena ingati dan kena tauhidkan dia setiap hari. Boleh? Faham kan? Memang ada bab benda tu. Itu yang dengar elok saya sebut tu. Saya tak kata orang lain, kat saya pun, saya sendiri pun, saya kena usahakan benda tu. Saya kena, istilah ada nazari, kena ada ilmu yang kena belajari. Lepas tu, macam mana nak zikir dengan hadir di hati. Kena buat. Kalau tak buat, tak jadi. Tak boleh. Dia tak boleh tiba-tiba jadi. Tak mahu. Dia ada ikhtiar yang ditaklifkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kena tahu balik-balik. Ambil sungguh-sungguh. Ketahui. Fa'lam annahu tu guna dengan taukid. Sungguh ni, bukan main-main ni, bukan sebarangan ni. Walaupun mata ni tengok dengan kita makan kenyang, tak. Makanan tak mengenyangkan aku. Allah yang kenyang aku. Makanan ni laluannya, ni hukum adat. Banyak makan jadi kenyang. Ni hukum adat. Hukum akalnya apa? Yang bagi kenyang Allah. Allah khalik, aku makhluk. Makanan pun makhluk. Makhluk tak bagi manfaat ke makhluk. Allah lah pemberi mudarat dan manfaat. Yang bagi kenyang Allah, lalu kok makanan. Makanan ni sebab untuk kenyang. Sabab je. Tauhid kita kepada musabbibul asbab. Itu istilah. La ilaha illallah. Nak jalan tauhid tu 24 jam tu. Itu bab makan, bab minum, bab jalan, bab usaha, bab mengaji, bab mengajar. 24 jam. Apa yang kita buat ni, semua tauhid tu nak jadi praktikal lagi dah. Semua praktikal. Itu yang saya sebut tadi. Tutup guru dulu, dia mengajar. Bukan macam kita mengaji. Kalau ngaji pondok memang ngaji banyak full time lah bahasa dia. Walaupun kita belum full time lagi. Ada banyak masa yang kosong, yang lompong lagi bahasa dia gitu. Tapi kalau tok guru dulu ngajar kena seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi sekali dia ajar tu macam mana? Pakai sepanjang hayat. Dia ajar tauhid tu bismillah. Orang boleh jadi wali dengan dia ajar bismillah sekali tu. La ilaha illallah. Bila apa ni ingat Allah? Ada orang jahat paling pisau. Bismillah ya. Jahat orang ni. Ada perompak. Aku tak pandai melawan ni Allah. Ambil pisau macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau matikanlah orang ni dengan kudratmu. Aku ni lemah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak mampu tu. Tu kisah Ashabul Ukhdud lah tu. Dia belajar sihir, belajar tauhid. Dia tengok satu hari ada binatang yang menghalang di jalan tempat dia nak pergi belajar. Orang tahu kat dia, dia ambil batu. Orang tahu kata dia pergi belajar lah kan. Tapi masyhur belajar, dia belajar sihir. Tapi sebenarnya dia nak baling tu pun, dia baling tu dengan tauhid dia ke orang salah. Kata dia, sekarang ni aku nak uji tengok ilmu sihir ke ilmu dengan ilmu tauhid yang aku belajar. Yang mana sebenarnya yang hak, yang mana yang batil. Dia pun baling dengan batu. Baling apa? Ada yang kata singa halang di jalan. Ada macam-macam. Ada yang kata ular. Cerita Ashabul Ukhdud tu, sebelum sampai saat dia kena bunuh tu. Panjang cerita tu, saya ambil pendek. Bismillah. Macam apa? Bismillah. Baling. Ya Allah, kalau engkau lah yang matikan binatang ni, aku ambil batu ni takkan matikan singa. Baling macam mana? Mati singa. Orang tengok. Hebat orang ni. Budak tu kenal siapa? Yang hebat bukan aku. Yang hebat ialah Allah. Allah yang mati. Batu kecil besar ni takkan boleh mematikan. Orang yang tengok mata tauhid akan tengok macam tu. Orang tengok mata lalat, budak ni pakar ilmu sihir. Dia sendiri macam mana? Dia sendiri dia tahu sihir dia tak ada apa-apa. Ilmu bodoh, ilmu tipu orang. Buat macam ni. Dia baling dengan bismillah. Allah yang mati. Batu besar ni selalunya bukan orang mati. Tapi mati. Macam mana? La ilaha illallah. Sejak pada tu masyhur orang minta dia berubat. Setiap orang minta berubat dan orang tahu dia popular, dia kata apa? Aku tak boleh berubat. Innama yashfi Allah, innama asyafi Allah, yang menyembuh ni Allah. Aku ni tukang nyampi, tukang baca doa. Aku minta. Dengan syarat kamu beriman dengan Allah Taala, aku tolong doa. Beriman la ilaha illallah, aku doa. Ya Allah,
isfi anta syafi la syifaan illa syifauka, atau seumpamanya, minta sembuh. Satu, kita tengok kisah ulama dulu, dia belajar kat tinggi-tinggi, bukan habis kitab pun, ngaji bismillah, tapi jadi ahli tauhid. Kita ni kitab berapa kali hatam lah. Saya sebut saya, Allah, tuan-tuan mengaji, saya mengajar. Macam mana? Tu kata lemahnya kita dah malam ni. Lemah tak lemah di atas praktikal kita. Orang yang ngaji walaupun dia lemah, tapi kalau dia praktikal, insya-Allah dia jadi kuat pasal dia praktik. Orang yang mengajar walaupun dia mengajar, tapi bila dia tak praktikal, dia akan jadi lemah. Macam apa? Dia tak praktik. Dia faham kot kan? Misalnya, kalau contoh saya duk hilang 2-3 hari ni, kalau naik kuda, tok guru ajar naik kuda, dia pun tak naik kuda lama dah. Macam mana? Dia pun tak manah lama dah. Memang dia pandai manah kan. Tapi macam mana dah lama tinggal, dia nak dapat tepat sungguh, dia makan masa sikit lah. Tapi dah biasa latih, dia pandai. Tapi sepatutnya kalau hari-hari memang dia buat macam mana? Pantang pegang. Kita yang memang tak pandai lagi, tapi kalau kita latih macam mana? Pegang kuda yang macam mana? Masya Allah. Kadang-kadang tak banyak latihan pun, kadang-kadang ada orang yang orang Ta'ala bagi, pegang je boleh bawa dah. Macam mana? La ilaha illallah. Allah yang bagi faham, Allah yang bagi reti aku, Allah yang bagi mudah kat aku. Orang lain buat pun sungguh-sungguh tak jadi, aku buat mudah yang jadi. La ilaha illallah. Di situ tauhid. Kalau tidak kan, dia akan main hasad, dengki, takabur, riak, ujub, sum'ah. Dia main sifat-sifat mazmumah ni. Yang ni lah kita punya perjalanan ilmu tauhid. Yang kita nak belajar di sini, kita baru belajar apa? Hukum akli, daruri, nazari. Tu kita belajar yang tu Nah ya. Cuma nak kenal tadi saya kata nak kelaskan dia mana daruri, nazari satu atas saya sebut tauhid ni apa? Saya dah ajar dah satu formulasi tauhid tu. Mudah Allah mudah kita faham kita perjalanan tauhid ni. Pasal apa? Memang kita nak kita dapat ni tauhid walaupun belum khatam kitab. Walaupun kita belajar takat ni, esok mati esok. Mati malam ni macam mana? Mati dalam tauhid apa dia? Yang menghidup dan matikan aku Allah. Pum hidup. Mati, macam mana? Mati husnul khatimah. Maksudnya apa? Mati dalam akidah Allah yang menghidup dan mati. Walaupun dengan hanya sekali lalu doa tidur, bismikallahumma ahya wa amut, dengan zikir dan fikir, hati hadir, mati dengan ahli tauhid, mati kali tauhid, salihin, siddiqin, syuhada, salihin pewaris Nabi. Saya tengok keadaan dia lah satu hal, tapi sekurang-kurang martabat salihin. Maksudnya apa? Memang hati dia cerah, sedar Allah yang menghidup dan matikan dia, walaupun mati dengan keadaan tidur. Hadanallah ila siratil mustaqim. Jadi maksud nazar tu yang mendirikan dalil seperti kata dia kudrat Allah Ta'ala. Kalau umum bahasa Allah kuasa, mudah kan? Susah? Okey. Yang susah macam mana ni? Tengok orang kuat, sedar Allah bagi dia kuat. Itu susah. Boleh faham tak juga? Betul kan? Siapa bagi rezeki? Yang tu senang. Itu daruri. Tengok nasi orang hidang. Tu macam mana? Oi, sedap ni. Boleh makan banyak, sedap ni. Makan sedap lah tu. Makan semua sedap lah tu. Macam mana? Lepas tu orang bagi bekal buat balik pula macam mana? Duk seronok kat mana? Seronok dekat makanan ke? Seronok dekat Allah bagi makanan? Ikhlas jawab. Dah dapat tauhid belum? Belum. Yang tu susah. Nak faham Allah bagi rezeki senang, tapi dengan tengok makhluk, faham Allah yang jadikan makhluk tu, yang tu susah. Yang tu nazari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita faham dua-dua. Pasal kita yang daruri ni memang kita dapat lama dah kan. Allah wujud tak? Kidam tak? Baqa' tak? Allah mukhalafah lil hadis tak? Allah qiyam min nafsih tak? Wadaniyah tak? Untuk nak ngaji apa lagi? Nak ngaji hak nazari itulah. Nak latih mana? Nak latih hak nazari itulah. Nak latih tu. Ada pun nak faham yang
yang daruri, macam mana pun kalau tak pernah belajar, kena lalu juga hak daruri tu. Kan? Takkan Allah wujud kidam baqa' mukhalafah ahli hadis, qiyam min nafsi wa daniyah, kudrat iradat ilmu hayat sama pasal kalam tak bisa dengar. Takkan tak bisa ambil faham sekali pun. Takkan semudah itu punya knowledge pun tak kerti-kerti. Kok Wahabi ke kau? Tambah pula benci, duk kata ilmu ni sesat ni. Oi, melampau kalau kata sesat. Maksud apa? Kalau kau sesat kan kata Allah Ta'ala ada, tu hang duk itikad Allah ada tak ada. Petikai tu cukup dah. Jadi nak tengok hang ada akai tak ada akai, Wahabi tak Wahabi, situ pun badan dah. Kalau orang faham, okey dah faham Allah Ta'ala tu cantik. Dengan kita tengok makhluk tu, boleh tak sedar ke Allah Ta'ala ataupun tenggelam hanya tengok makhluk? Kita seronok dengan makhluk, seronok dengan khalik makhluk, seronok dengan harta, dengan apa? Dengan pangkat, dengan kawan-kawan, dengan pengaruh, dengan followers contohlah kan, dengan orang tengok, dengan orang bagi like, dengan tengok duit, ada harta, ada pangkat, dengan kepandaian, kebijaksanaan, dengan kebesaran, macam-macam hal keliling kita ni. Yang tu yang senang, yang susah pun ada juga. Tengok yang ni susah. Duk rasa senang kita ni dengan dapat benda dunia, dengan dapat makhluk. Tak ada sikit pun tawajuh ke Allah Ta'ala. Maksudnya hak senang pun orang masalah, hak susah pun masalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita mudah dapat tauhid tu. Pasal pelajaran kita nak bagi hasil adalah tauhid. Datang kita belajar ni, pembahagian hukum akal dia nak kelaskan ada daruri, ada nazari. Daruri bahasa dia mudah, spontan dia boleh faham dalam bab ketuhanan. Khasnya kat situ. Spontan dia boleh faham Nabi Muhammad ni Rasulullah, tapi nak faham Rasulullah ni memang dia sidik, mustahil kadzib. Dia ni memang amanah, mustahil dosa. Takkan ada dosa sama sekali. Kalau ada cerita dosa, macam mana nak bersihkan, nyahkan cerita dosa tu daripada Nabi Rasul. Hak tu kena ngaji elok. Hak tu nazari, bukan daruri. Ada orang ramai tergelincir pun dalam bab tu. Mudahan ni mudahkan kita bagi faham. Pasal faham bab ni maksudnya faham seluruh perjalanan kita. InsyaAllah kita jumpa pula. Pembahagian dia kata dan demikian jua dan terbahagi pula wajib itu kepada dua bahagi. Pertamanya wajib li ghairi. Satu lagi pembahagian wajib akli ni, ada wajib li ghairi, ada wajib aridi, ada satu lagi wajib zati. InsyaAllah jumpa kita. Wallahu a'lam. Soalan kalau ada? Ilmu ke ilmu alam? Pada ini alam, ini ilmu. Demikian juga sekalian barang yang tersebut pada ini mendirikan dalil, iaitu seperti kudrat Allah, dan demikian juga sekalian barang yang tersebut pada ini ilmu. Mana pada ilmu ini ilmu maksudnya Allah kudrat, Allah iradat, 7 sifat ma'ani itulah. Tengok je makhluk, Allah ni masih sempurna sifat dia, apa dia? Dia kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Cuma disebut kudrat satu jelah. Maksud apa? Ngaji lama sikit, nanti cepat sangat pandai, kosong pondok. Saya dah sebut selalu macam tu kan. Lagi? Soalan tanya, kalau kita tak dapat lagi bab hukum akal yang wajib akli nazari itu kan, tak boleh nak kenal kita ni siapa hakikat diri kita, dengan tu boleh mengenal Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang Allah yang sempurna, kita ni tak sempurna. Adakah boleh jadi syirik kopi? Ya. Yang tu yang kalau nisbah kita kita sebut syirik kopi, bahkan ada ulama kata situ pun bukan syirik kopi, syirik jali atau. Pasal apa syirik jali? Pasal duk i'tiqad makhluk dengan zat makhluk,
Bahasa dia tentu nak tengok kopi jali kat situ. Kalau memang duk faham makhluk, zat makhluk lah beri mudarat dan manfaat walaupun tak sebut. Pasal dia bakal jangan tiba sebut, dia bak itikad, duk faham tu kan. Dalam benak fikiran, dalam itikad dan pegangan, duk berpegang makhluk ni ada sesuatu. Tak berasa, tak perasan pun Allah lah yang menjadikan setiap sesuatu. Ingatan ke Allah, apa lagi yang sebut? Pulangan ke Allah, rujukan ke Allah Ta'ala tu tak mutlak ke Allah. Besar tu masalah tu dalam bab akidah tu. Sedangkan iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in tu atas umum ulama kita biasa dengar lah, kalau ulama zahir ni disebut yang tu syirik kopi. Bahkan kalau ikut ulama batin yang tu bukan syirik kopi, tu masih syirik jali. Kalau kopi pun kopi tak mana? Kopi pasal kita tak perasan yang tu syirik. Macam-macam huraian ulama lah. Tapi kalau kita tengok sekali lalu masih ada salah tak kalau kita duk pegang makhluk ni zat makhluk, yang zat makhluk tu sendiri boleh memberi sesuatu akidah. Satu tang masalah akidah, satu bodoh satu pasal mana pula makhluk dengan zat dia sendiri boleh memberi mudarat manfaat sesuatu dengan zat dia. Jadi kalau kita faham tu, ilmu pun belum selesai lagi akidah. Itulah, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah mudah kita untuk faham. Ada pelajaran yang kena belajar nanti ke depan tu, mudah-mudahan geti kita sungguh-sungguh nanti letakkan makhluk, tempat makhluk Allah pada maqam kedudukan Allah ni yang dia ilah, bagi boleh buat dua banding beza taraf Allah dan makhluk tu sama. Makhluk ni mestilah dimakhlukkan, Allah ni hendaklah ditauhidkan. Jangan campur aduk memakhlukkan Allah dan mentuhankan makhluk. Itulah saya sering sebut perkataan tu dalam kesilapan akidah dah. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwaratal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.